Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam dunia hari ini, kalau kita tidak berilmu, kita senang ditipu. Hatta orang yang berilmu boleh ditipu. Kita tengok sekarang ni, scammer ramai. Kita tahu dah scammer, tapi akhirnya kita pun terpedaya juga. Kenapa? Cara dia cucuk kita tu, akhirnya kita terpedaya. Jadilah kita kena belajar juga. Belajar bagaimana nak menapis maklumat yang salah dan yang scammer guna ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam mengisi waktu antara maghrib dengan isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita semua dalam mana kita menunggu antara maghrib dan isyak ni. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak janjikan pahala yang besar bagi sesiapa yang menunggu antara maghrib dengan isyak dan dipenuhi dengan amalan-amalan antaranya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Haji atau kuasa masjid, pengurusi masjid, ahli kuasa masjid, imam, hadirin hadirat, muslim-muslim, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya menggantikan buku letak Ustaz Siddiqui ya. Menggantikan tempat ni, jelas minta maaf lah kalau ada kekurangan dan sebagainya. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kekosongan kita ni diisi. Kita tidak lalai dalam antara maghrib dan isyak. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Jadi pada malam ni saya akan membicarakan beberapa hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini memberi manfaat kepada kita semua. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bi ulumina fid darain amin. Kita membicarakan pada malam ini kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'maluna wal ladhina la ya'lamun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jadi ayat yang membicarakan tentang kelebihan orang yang berilmu. Ulama mufassirin mengatakan ini adalah di antara ayat yang menyuruh kita semua mencari dan menuntut ilmu. Tidak kira lah yang mana ilmu yang memberi manfaat kepada kita semua, itulah yang kita cari, itulah yang kita gali. Kalau ulama-ulama Islam, ulama-ulama dalam bidang pendidikan, dia kata nak tak nak kita kena cari dua ilmu. Dua ilmu penting yang perlu kita cari, bukan hanya kita tetapi anak-anak dan keturunan kita. Apa dia? Yang pertamanya ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini ilmu yang berkaitan dengan dunia. Ilmu yang berkaitan dengan hal-hal agama. Ini yang diwajibkan kepada kita semua. Yang mana dalam ilmu yang berkaitan dengan hal agama ni pun dia pecah juga kepada dua. Apa dia? Fardu ain dengan fardu kifayah. Ilmu yang dalam hal agama
pecah juga pada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Tapi yang saya maksud di sini adalah pertamanya ilmu fardu ain yang berkaitan dengan keagamaan, yang keduanya ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan keperluan kehidupan kita. Contohnya, mungkin ada dalam kalangan anak kita yang mampu belajar betul, teruskan belajar. Kenapa? Sebab ia adalah ilmu fardu kifayah. Tak semua diwajibkan belajar. Tapi kalau ada salah seorang daripada anak Islam, umat Islam belajar, maka kita terlepas. Kenapa? Nak tak nak, mahu tak mahu, kena ada orang Islam yang mahir dalam semua bidang. Sebab itulah sekali kalau kita tengok, kita lihat, ramai, tak salah, ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak ke sekolah tahfiz. Itu satu perkembangan yang baik. Akan tetapi, ada tetapinya, adakah anak kita tu mampu? Memang hasrat kita nak anak kita hafiz, bergelar al-hafiz. Tapi sekarang kita tengok, adakah anak kita tu berkemampuan? Sebab pengalaman saya dalam sekolah ni, memanglah anak-anak kita di sekolah, dia akan hafal sebab dah disuruh hafal. Tapi satu masa, apabila dia tamat tingkatan 5, di situ kita dapat lihat adakah dia betul-betul cenderung kepada hafalan atau tidak. Sebab apa? Sebab saya pernah ketemu juga pelajar-pelajar aliran tahfiz yang lepas SPM, lepas STPN, lepas sarjana tahfiz, apabila dia nak masuk kepada bidang lain, tanya, kenapa tak ambil bidang tahfiz? Sebab awak ni dah hafiz 30 juzuk. Sayang. Dia jawab macam mana? Saya dulu masuk tahfiz sebab ayah saya paksa. Lepas tu sekarang tak rasa rugi ke, tak biasa menyesal ke? Dah ingat 30 juzuk pada, kalau pergi ke bidang lain hilang hafalan tu. Dia kata, betul, saya tahu, saya faham, tapi saya tak nak jiwa saya meronta. Sebab saya dah memenuhi kehendak ayah saya, tingkatan 5 saya dah al-hafiz. Sekarang ni saya nak memenuhi cita-cita saya. Tapi kadang-kadang kita pun terkeliru jadi. Mungkin ada betul sebab itulah, mungkin ada setengah sekolah tahfiz dia ikut kemampuan anak. Jadi antah anak belajar tahfiz ni, ikutlah kepada kemampuan anak kita. Memang kita nak anak kita bergelar al-hafiz, sebab kita pun hal pun tak lepas. Tak sampai habis, hal pun kita tak habis. Jadi tak apalah, mudah-mudahan keturunan kita adalah wakil. Tapi di situlah, sebab apa? Kita bimbang anak-anak kita satu masa dia akan memberontak. Bila memberontak, kita bimbang perkara lain yang dibuatnya. Jadi di sinilah, sebagai ibu bapa, kita kena paksa anak kita belajar agama. Tapi satu masa kita bagilah ruang kepada dia untuk dia memilih cara kehadapan dia. Sebab ramai saya jumpa pelajar-pelajar yang ditemu juga, yang untuk kemasukan peringkat degree, peringkat ijazah. Awak tak sayang ke? Dah hafal 30 juzuk, dia kata sayang, tapi saya memang dah tak mampu. Jadi itulah ya, ibu-ibu, boleh kita paksa kita, tapi satu masa kita berilah ruang kepada mereka. Jadi nak bagi tahu di sini, ilmu yang kita cari, yang kita wajib cari, anak-anak kita wajib cari ni, pertamanya ilmu fardu ain ni. Inilah yang wajib kita paksa anak kita belajar, ilmu fardu ain. Manakala ilmu fardu kifayah ini, yang 4 keduniaan ni, kita tengoklah kepada kemampuan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita kemampuan dia berbeza-beza. Mungkin anak sulung ini kelebihan dia, mungkin anak yang kedua ini kelebihan dia, dan kita bawalah kelebihan anak-anak kita dalam bidang ilmu fardu kifayah ni mengikut kemampuan dia, mengikut minat dia. Tapi dalam bab agama, ilmu fardu ain, yang tu menjadi kewajipan kepada kita memaksa mereka. Samalah dengan zaman kita dulu lah kan. Zaman kita dulu, ayah-ayah kita paksa kita sekolah agama, paksa begitu begini hal-hal agama. Dan sekarang apa yang kita lihat, apa yang ada pada diri kita ini. Maksudnya di situlah dua perkara, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Cuma dalam ilmu fardu ain itu pula pecah pula pada dua, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu macam solat jenazah, itu dan fardu kifayah. Jadi itu dah sikit pecah. Tapi nak bagi tahu kepada kita semua ini, mudah-mudahan kita dapat
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Beginilah, kita pernah dengar cerita, mungkin tak sahih dan sebagainya, wallahu alam, tapi kita pernah dengar cerita yang pembunuh yang 99 orang dia bunuh dan dia cukupkan 100. Jadilah mungkin kita boleh buat perbandingan, perbezaan di antara seorang yang beramal, amal banyak. Bila orang pergi tanya, saya ni dah bunuh 99 orang, adakah Allah terima taubat saya? Jadi orang yang soleh, yang beramal, yang tetap diterima. Mungkin ilmu dia tak sampai ke situ, maka dia dibunuh. Pembunuh tadi cukupkan 1. Pergi kepada yang kedua, Allah akan ampunkan dosa kamu sekiranya kamu tabah. Ini beza di antara orang yang abid dengan alim dan adil. Jadi kita nak dua-dua. Bukan kata kita beribadat perlu, tapi yang lebih penting ialah kita beribadat dengan ilmu, bukan kita beribadat ikut-ikutan. Jadilah bila kita beribadat ikut-ikutan ni lah, satu masa, satu ketika dia akan terpesong. Sebab saya suka bawa satu kisah satu kisah ajaran sesat, yang mana ajaran sesat ni berkembang di negeri Selangor. Satu masa dia mula melebarkan sayapnya ke sebuah negeri di Borneo. Dia bergerak bukan di masjid, sebab dia tahu nak mengajar di masjid kena ada tauliah. Maka dia bergerak daripada rumah ke rumah. Jadilah ada hamba Allah ni, dia adalah daripada asalnya bukan Islam, memeluk agama Islam, dan dia belajar sikit-sikit. Bila dia pergi dengan ceramah orang ni, dia rasa pelik. Dia pergi jumpa jabatan, apa dia tanya, betul tak ustaz, dakwaan orang ni kalau kita berzikir 40 hari, ada lafaz zikir sekian 40 hari, bila sampai 40 hari, cukup 40 hari, kita boleh tinggal 2 kali solat. Jadi hamba Allah ni, dia baru memeluk Islam, belajar, dia rasa pelik. Maka waktu tu jabatan agama turun lah. Bisik betul, risik betul. Cuma dia bukan mengajar di masjid dan surau lah. Dia bergerak daripada rumah ke rumah, dan boleh dikatakan satu kampung tu separuh dah ikut ajaran dia. Kenapa? Inilah satu masa fitrah manusia, dia nak kepada kebaikan, tapi oleh kerana mungkin ilmu dia tak cukup, maka akhirnya dia akan ambil jalan mudah. 40 kali 40 malam berzikir, maka kita dah boleh tinggal solat 2 hari. Siapa tak nak? Tak. Sebab kenapa? Dia menggunakan logik akal, dan inilah maksudnya, inilah perkara yang menjadi kewajipan kepada kita semua. Dalam bab fardu ain kita memaksa anak-anak kita, dan kita paksa diri kita sendiri, bukan setakat anak, diri kita sendiri. Mungkin ada lagi ilmu-ilmu lain yang kita tak cukup, maka di sinilah kita memaksa diri kita dan anak-anak kita untuk mempelajari dan mendalami ilmu fardu ain yang sebenarnya. Kenapa? Dibimbangi ada penyelewengan yang dikabuli. Nampak baik, nampak betul, tapi akhirnya rupa-rupanya salah. Sebab kita tengok pecahan ajaran-ajaran sesat yang berada di Indonesia ni, sebenarnya siapa yang ikut? Bukan orang macam kita, orang yang berpendidikan. Tapi kenapa? Sebab satu masa kita kena yakin fitrah manusia, satu masa dia akan mencari Tuhan. Bila dia mencari Tuhan, ada orang yang bawa kepada jalan yang lebih mudah, yang dia guna logik akal, maka dia akan ikut. Maka dia tak sedar dia adalah terikut dengan ajaran sesat. Jadi yang tu tahun 90-an atau 2000, sekarang ni mungkin lebih lagi. Sebab sekarang ni dari segi penyebaran ajaran sesat, dia lebih mudah berbanding zaman kita dulu. Semua di hujung jari. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu yang sebenar, bagaimana kita nak menapis maklumat-maklumat yang salah dalam media sosial, maklumat-maklumat yang salah dalam
internet dan sebagainya. Ini yang penting. Kita memaksa diri kita dan kita paksa anak-anak kita untuk belajar ilmu fara'in. Seterusnya, yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman daripada kalangan kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan sebanyak beberapa darjat. Jadi Allah nak angkat darjat orang-orang yang berilmu. Seterusnya, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Maksudnya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan tidak melanggar perintahnya daripada kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. InsyaAllah, apabila kita menjadi seorang yang berilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, insyaAllah kita tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kalau masuk kepada hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatul ma' fa'anbatil kala wal usbal kathir وكانت منها أجادب الأمسكة الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Ada satu kawasan tanah yang subur yang menyerap air dengan baik, lalu ia menumbuhkan pohon dan rumput basah yang banyak. Ada juga satu kawasan tanahnya keras yang mampu menahan air, lantas Allah memberikan manfaat kepada manusia melaluinya, lalu mereka boleh minum, menyiram tanaman dan bercucuk tanam. Hujan itu juga turun di atas suatu tanah, sesungguhnya ia adalah kawasan luas yang tidak mempunyai tumbuhan, di mana ia tidak mampu menahan air dan tidak menumbuhkan rumput. Demikianlah perumpamaan orang yang faham dalam urusan agama Allah dan segala petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah kepada saya dapat memberikan manfaat kepadanya. Lalu dia mempelajari dan mengajarkan pula kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mahu mengangkat kepalanya kepada perkara itu, petunjuk dan ilmu disebabkan sifat takabur serta tidak ingin menerima petunjuk Allah yang diutuskan saya dengannya. Jadi di sinilah pada hadis ni ada 3 kategori lah. Kita 3 kategori mana dari segi manfaat ilmu. Yang pertamanya, ilmu seolah-olah ilmu yang kita terima tu kita boleh sebarkan kepada orang lain dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan satu lagi, jenis yang tidak menerima ilmu, maka dia tidak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dalam bab ilmu ni, hendaklah kita mempelajari ilmu-ilmu yang baik untuk disebarkan mengikut kemampuan kita dan kadar kita. Dan ilmu yang tidak baik itu kita kena tahu, bukan mempelajari. Kita kena tahu ilmu yang tidak baik itu kenapa? Untuk memudahkan kita menghindari, kita menjauhkan ilmu yang tidak baik. Sebab dalam masyarakat kita ini, kalau suatu masa dahulu banyak ilmu-ilmu yang salah yang disebarkan, antaranya ilmu-ilmu sihir dan sebagainya. Satu masa, dan selepas daripada itu, satu masa dia berkurangan. Tetapi akhir-akhir ini, ilmu yang telah berkurangan tentang ilmu sihir ni
dia mula dirujuk dan dicari semula. Sebab itulah kita juga kena belajar, bukan belajar untuk beramal, tapi belajar untuk mengenal dan mengelak daripada ilmu-ilmu yang salah. Kalau dulu orang mempelajari ilmu-ilmu salah seperti ilmu sakau dan sebagainya, ada sebab dia. Dan sekarang ni pun ilmu-ilmu tersebut mula dipelajari semula. Kenapa? Inilah sifat yang ada dalam diri manusia, yang tidak puas hati, yang tidak puas hati dengan orang lain. Dia tengok orang lain lebih, maka adalah syaitan-syaitan menghasut supaya melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Sebab itulah sekarang ini ilmu-ilmu sihir mula dipelajari. Walaupun tahu ilmu salah, tapi kenapa? Sebab sifat hasad manusia tu dengan hasutan syaitan, maka ilmu tu mula berkembang semula. Jadilah perkara-perkara yang perlu kita belajar. Belajar bukan beramal. Belajar untuk tahu, untuk dielak. Tetapi yang perlu kita belajar dan amal dari ilmu-ilmu yang dapat memberi manfaat kepada kita untuk menolak perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang tidak baik berkenaan. Seterusnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li alihi fa Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humril an'am. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, demi Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi hadis ini nak menceritakan kepada kita semua bahawa Rasulullah SAW menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali. Kelebihan Sayyidina Ali ini Rasulullah bagi tahu apa yang ada di diri Sayyidina Ali ini lebih mahal, lebih berharga daripada unta merah. Kenapa Rasulullah sebut humuril na'am, unta merah? Sebab pada zaman Rasulullah, pada zaman tersebut, unta merah inilah unta yang paling mahal harganya. Nak bagi tahu di sini bahawa kelebihan Sayyidina Ali dalam keilmuan tu harganya lebih mahal daripada unta merah. Yang membawa maksud kita hendaklah mencari ilmu, dan ilmu itu lebih mahal daripada apa yang fizikalnya, seperti unta merah tadi. Kalau kita sekarang ni zaman kita sekarang ni, perkara yang mahal tu mahal lah, tapi yang lebih mahal adalah ilmu. Sebab apa? Adalah satu cerita. Wallah alam betul tak betul, dia satu cerita. Mungkin untuk diberi manfaat kepada kita semua. Yang mana ceritanya, pemuda ni ayah dia tinggal harta yang banyak. Jadi dia nak dapat kesenangan bukan dengan usaha tanah tersebut, tapi dia jual tanah tersebut, dapat duit segera. Lepas daripada sebulan jadi papa perdana. Kenapa? Tidak ada ilmu. Jadi ibaratnya macam kita hari ni lah. Kalau kita tidak dalam dunia hari ni, kalau kita tidak berilmu, kita senang ditipu. Hatta orang yang berilmu boleh ditipu. Kita tengok sekarang ni, scammer ramai. Kita tahu dah scammer, tapi akhirnya kita pun terpedaya juga. Kenapa? Cara dia cucuk kita tu, akhirnya kita terpedaya. Jadilah kita kena belajar juga. Belajar bagaimana nak menapis maklumat yang salah dan yang scammer guna ni. Sebab scammer ni dia bukan tak belajar. Scammer ni dia belajar psikologi manusia. Tengok cara dia bercakap tu, akhirnya kita pun terpengaruh. Dan mungkin orang kata dia guna ilmu sihir, mungkin. Tapi kalau secara peribadi saya
Sebab apa dia dapat mempengaruhi kita? Sebab dia belajar cara mempengaruhi orang. Dan akhirnya sedar tak sedar kita pun terpengaruh. Sebagai contoh ni, adalah kawan saya 2 minggu lepas, WhatsApp dia di-hack. Nombor WhatsApp dia tu dia guna, scammer dia guna, minta duit daripada kawan lain, 14,000 dapat. 14,000 dapat dalam masa 3 minit. Yang dah disebar tapi kenapa terpedaya? Inilah maksudnya mereka belajar, dan kita kena belajar lebih daripada mereka lah untuk mengatasi isu-isu ini. Itulah maksudnya, itulah di antara kelebihan kita berilmu dan kita bergaul. Kelebihan berilmu dan satu lagi kita bergaul. Itu penting. Setelah kita balik pada hadis ini, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah daripada saya walaupun satu ayat, ceritakanlah riwayat yang benar daripada Bani Israel, serta tidak ada dosa pada perbuatan itu. Sesiapa yang sengaja berdusta ke atas saya, maka hendaklah dia tinggal di tempat duduknya di dalam neraka. Ini yang kita takut ni. Nabi SAW bersabda kepada kita, kita hendaklah menyampaikan apa-apa yang baik walaupun satu ayat, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menyeru ke arah kebaikan. Dan juga boleh menceritakan kisah-kisah Israiliyah daripada Bani Israel yang tidak ada kaitan dengan akidah. Tapi kalau ada kaitan dengan akidah, maka ia dilarang. Dan Rasulullah bersabda, sesiapa yang sengaja berdusta ke atas saya, maka hendaklah dia tinggal di tempat duduknya di dalam neraka. Jadi di sini dalam hal ini, dengan media sosial, dengan WhatsApp dan sebagainya, apabila kita menerima sesuatu ayat yang mengatakan hadis, maka kenalah kita berhati-hati, selidik dulu betul ke hadis. Kenapa kita bimbang? Bimbang apa? Bimbang ni lah, bimbang kita berdusta kepada ke atas Rasulullah, maka tempat duduk kita di neraka. Jadi yang kena jelas. Jadi dalam kita masyarakat awam ni, kita ni masyarakat awam, apabila sesuatu petikan yang sampai kepada kita yang didakwa hadis, janganlah kita nak menjadi orang yang pertama forward. Kita baca cantik, bagus, ada nasihat, tapi kalau dia sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena stop dulu, rujuk dulu, cari dulu. Kalau bukan hadis tu tak apalah. Kalau dia sandar hadis, maka berhati-hati. Kenapa? Kita bimbang, kita berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni banyak ni. Jadi nak 3 bulan apa pula? Sekarang ni dah bulan apa? Zulkifli. Jamal akhir. Jamal awal. Lepas tu Jamal akhir. Lepas Jamal akhir, Rejab. Biasanya nak masuk bulan Rejab, banyaklah WhatsApp hadis tu hadis ni. Maka berhati-hatilah ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan. Kenapa kita bimbang? Kita berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga disebabkan perbuatan itu, iaitu perbuatan menuntut ilmu. Inilah yang kita nak sebenarnya. Mudah-mudahan yang kita duduk dalam masjid malam ni, daripada maghrib dan isyak, kita duduk dalam
golongan ni lah. Walaupun penyampaian saya mungkin tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu tak faham dan sebagainya. Apa ni daripada mana datang dah, tiba-tiba muncul apa benda dibicarakan, tapi tak apa dah. So kalau kita dapat sikit yang ada, sesiapa yang menempuh perjalanan, kita daripada rumah ni menempuh perjalanan kan? Tak, turun daripada rumah azan maghrib, turun nak solat maghrib dan nak turun isyak, kita dengarlah hadis Rasulullah SAW dan kita pun dah menjadi penuntut ilmu. Maka nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Ini yang nak. Kau tak ada nak jalan ke syurga, disebabkan perbuatan menuntut ilmu. Sebab itulah ayah ibu-ibu muslim-muslimat, kalau kita tengok ulama-ulama muktabar, kita tengok siapa? Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam apa lagi? Syafi'i, Maliki, Hanbali, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Imam 4 ni, dia ni imam muktabar je, tapi dia belajar juga. Kita ni, kita tak diri kita sendiri lah, termasuk saya juga lah. Kita termasuk saya tak nak rebut peluang yang mudah untuk jalan ke syurga. Jadi salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Ulama-ulama dulu, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya, dia sanggup berhijrah untuk belajar, berjalan jauh untuk belajar. Kenapa? Walaupun dia dah alim, abid, ada anak murid ramai, dia pun sanggup belajar dengan anak murid dia. Kenapa? Sebab dia nak duduk dalam minat, duduk dalam orang yang menempuh perjalanan menuntut ilmu. Sekiranya dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi kita dalam kuliah maghrib ni pun sudah dikira sebagai majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita, innamal a'malu binniyat, turun daripada rumah nak solat maghrib, tunggu nak solat isyak, kita dengar hadis, kita dengar kuliah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berada, kita menjadi sebagai seorang penuntut ilmu. Jika Allah Ta'ala takdirkan kita meninggal pada malam ni, pagi esok ke, lepas kita balik belajar, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita ke syurga disebabkan kita menuntut ilmu. Ini nak bagi tahu betapa pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluknya. Setiap perkara, setiap benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya untuk memberi manfaat kepada kita. Jangan ciptaan Allah kepada kita ni yang memberi mudarat kepada kita, tapi oleh kerana kita sahaja yang suka mencari kemudaratan. Yang baik banyak, tak nak cari juga yang mudarat. Begitu juga dalam hal makanan, sebanyak-banyak makanan halal nak cari juga yang haram. Jadilah sifat kita sebagai manusia. Jadilah sama-samalah kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu memudahkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyuruh ke arah suatu petunjuk, baginya ganjaran sama seperti ganjaran orang yang mengikutnya, tanpa dikurangkan walau sedikit pun daripada ganjaran mereka. Inilah janji Rasulullah SAW bagi siapa yang menyampaikan petunjuk, bagi siapa yang menyampaikan ilmu, tak kurang baginya. Dia bukan macam duit. Duit banyak, bila bagi dia kurang. Tapi ilmu ni makin dibagi, dia makin bertambah. Dan kita sebagai penuntut ilmu ni, semakin kita menuntut ilmu sebenarnya, bukan kita semakin tahu, tapi semakin kita belajar, kita menuntut ilmu, kita semakin jahil. Kenapa? Rupanya banyak lagi yang kita tak tahu. Maka di situlah, atas dasar itulah, maka kita kena sentiasa belajar untuk mengurangkan kejahilan kita. Sebab saya yakinlah,
dengan keyakinan saya, kita semua belum cukup ilmu. Belum cukup ilmu. Cuba bayanglah, kita belajar pendidikan Islam ni daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, agak-agak cukup tak? Tak cukup. Kebanyakan anak-anak kita hari ni, dia belajar agama sehingga tingkatan 5, habis tingkatan 5, masuk universiti, bekerja, dia dah mula tidak menuntut ilmu fardu ain. Inilah yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai ketua keluarga, memberi dorongan kepada yang di bawah kita untuk mempelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Kenapa? Ilmu fardu ain inilah yang akan menjamin kita ke syurga. Kenapa? Dari segi amal ibadat kita betul. Betapa ramai di luar sana golongan muda yang tahu tetapi tidak beramal. Yang tahu tidak beramal, yang menjadi masalahnya tak tahu dan tidak beramal. Saya pernah menghadapilah dalam pendidikan pelajar-pelajar tingkatan 5. Tingkatan 5 dia umur 17. Solat tayar akhir tak pandai baca. Last kali tanya awak solat dah? Tak. Kenapa? Tak pandai. Tingkatan 5. Inilah. Mungkin kita rakyat Kelantan ni alhamdulillah lah, mungkin tak jumpa isu-isu yang macam ni. Tapi di luar sana ada isu-isu yang dihadapi. Di mana silap, di mana kurang, sama-sama lah kita berfikir. Bukan hanya berfikir untuk diri kita dan keluarga kita, tapi kita berfikir juga lah untuk masyarakat. Jadilah yang perlu kita fikir bersama lah. Kalau sehari dua ni sibuk kan dalam surat khabar, anak-anak muda suka mencari hiburan di luar sana, di sekolah, yang tentu boleh diberikan lagi. Kenapa? Ada statistik lah. Kalau orang yang statistik, dia minta statistik lah. Tapi kita sebagai awam ni, ada isu macam tu dikeluarkan dalam surat khabar, kita cuba fikir. Fikir macam mana? Bagaimana nak mengatasinya dengan cara kita. Dengan cara kita lah. Cara kita macam mana? Masjid dan surau berapa ramai golongan muda? Bagaimana kita nak tarik golongan muda ke masjid dan surau? Adakah kita dah buat aktiviti untuk tarik mereka? Paling-paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk kumpulkan mereka? Ataupun kita nak biarkan saja mereka hanyut macam tu? Ini menjadi tanggungjawab kita semua sebenarnya. Menjadi tanggungjawab kita semua. Maksudnya dalam hal ini kita bersama-sama lah memainkan peranan masing-masing mengikut kemampuan yang kita ada. Sukalah saya pernah duduk berkhidmat di satu negeri di Borneo. Walaupun kita nampak macam dah berseronok saja, maksudnya setiap 2 bulan dan 3 bulan dia akan buat karnival. Dia tarik anak-anak remaja ni mari bermain, buat sukan, main-main, bila azan jom ke solat. Dalam ramai-ramai tu, insya-Allah ada yang akan dekat dengan masjid. Dan mereka inilah yang akan menjadi pelapis masa depan. Macam saya buat di sekolah kan. Sekolah. Bukan kita nak, memanglah anak-anak kita di sekolah, anak guru kita menjadi baik semuanya. Tapi dalam 300 orang dapat kita bukan 10 orang untuk hidupkan masjid dan surau, alhamdulillah. Dan akhirnya dia boleh tarik sikit-sikit. Tak banyak. Maksudnya ada juga usaha yang kita lakukan. Dan akhir sekali, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama
hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maksudnya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekaligus dengan mencabutnya daripada hamba-Nya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama, sehingga apabila Dia tidak mengekalkan orang yang berilmu di atas muka bumi dengan mematikannya, maka manusia akan menanti para pemimpin yang jahil. Lalu mereka, iaitu para pemimpin yang jahil tersebut, ditanya tentang sesuatu hukum, lantas mereka mengeluarkan fatwa hukum tanpa berlandaskan ilmu. Maka mereka menjadi sesat dan boleh menyesatkan orang lain. Inilah yang kita takut. Sebab ilmu ni Allah tak tarik macam tu. Ilmu ni Allah tarik dengan dimatikan orang yang alim. Bila orang alim tak ada, maka adalah orang yang berpura-pura alim, walaupun dia tak tahu apa. Dan akhirnya dia yang sesat, dan dia juga menyesatkan orang lain. Ini yang kita takut. Kalau kita tengok, kita hari ini berapa ramai dah orang-orang yang alim yang Allah dah matikan. Terutamanya guru-guru yang mengajar bab faraid. Dan bab faraid ini bukan semua orang dapat menguasai. Sebab itulah kita tengok sebelah kita ni, majlis agama Islam, berapa banyak kes tertunggak tentang faraid. Kenapa? Tak puas hati. Kenapa saya dapat sikit? Kenapa orang dapat banyak? Kenapa? Sebab tidak ada mereka yang nak memberi kefahaman. Kenapa? Antara ilmu, seolah-olah ilmu yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu faraid, dengan mematikan orang yang alim dalam bab faraid. Inilah contoh kepada kita, contohnya berada di hadapan. Maka akhir sekali masyarakat kita akan hanyut dan berada dalam kegelapan. Ini yang kita takut dan kita bimbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan juga ahli keluarga kita, dan bersama-sama menuntut ilmu untuk diberi, untuk manfaat diri kita, dan dalam masa yang sama boleh memberi manfaat kepada masyarakat sekitar dan negara umumnya. Jadi sekali itu sajalah perbincangan kita pada malam ini yang berkaitan dengan ilmu, kelebihan menuntut ilmu dan mengajak ke arah kebaikan dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin. Saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian, tapi yang pentingnya apa yang baik itu kita jadikan panduan, apa yang tidak betul, tidak baik itu kita jadikan sempadan. Dan itulah yang maksudnya ilmu ni luas, ilmu ni banyak. Kita lah yang perlu menjadi kewajipan kepada kita untuk cari dan menggali ilmu-ilmu berkenaan, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardul ain. Ilmu fardul ain ni banyak, kadang-kadang kita pun tak terhitung. Jadi itulah, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua dalam pertemuan kita yang kasih ini. Dan saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, wa fahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.